Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina al-mustafa wa nabiyyina al-mujtaba nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 1 Muharram 1443 bersamaan dengan 10 hari bulan Ogos 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, juzuk yang ke-19. Sambungan kita dalam siri-siri kisah Nabi dalam surah Asy-Syu'ara. Alhamdulillah, kita telah selesai daripada kisah Nabi Musa. Kemudian kisah Nabi Ibrahim Al-Khalil. Pada kali ini kita masuk kepada kisah Nabi Nuh AS. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, kita mula perbincangan kita ini bermula ayat 105. 105, kisah Nabi Nuh ni akan berakhir ayat 122. Banyak ayat tapi dia pendek ya. Satu baris tu ada 3 ayat. Baik para pelajar sekalian, alhamdulillah, seperti yang telah kita bincangkan, semua kisah-kisah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran untuk menjadi pengajaran dan iktibar, dan juga untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikhianati, diancam oleh keluarganya sendiri, orang-orang yang dekat dengan dia. Karena itu munasabah susunan kisah ini dimula dengan Nabi Musa. Kemudian balik semula ke Mekah sebab pengikut Musa ramai di Madinah. Kemudian balik semula ke Mekah, iaitu mengungkit kembali kisah Nabi Ibrahim AS. Tamaknya Ibrahim, kita balik kepada kisah Nabi Nuh AS. Sebab apa Nabi Nuh? Nuh dianggap sebagai bapa kelahiran yang kedua bagi manusia setelah berlakunya taufan yang besar yang menenggelamkan orang-orang yang kafir pada masa itu. Baik para pelajar sekalian, kisah Nabi Nuh dalam ayat ini tidaklah detail, kerana tafsil cerita maklumat detail tentang Nabi Nuh telah pun disebut dalam surah Al-A'raf dan surah Hud. Surah Al-A'raf yang lepas kita juga telah baca, dan surah Nabi Hud juga sudah pun kita baca. Dalam surah Asy-Syu'ara ni pelengkap kepada kisah. Bila dicampur semua, insya-Allah lengkaplah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Baik para pelajar sekalian, seperti biasa kita baca dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Tengok ayat 105 surah Asy-Syu'ara bagi pelajar jamaah yang pegang tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 786. 786. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كذبت
قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون. Kita ambil di muka surat ini dulu. Baik para pelajar sekalian, alhamdulillah kisah Nabi Nuh telah pun disebut dalam dua surah yang lepas, Al-A'raf dan juga surah Hud. Masuk kepada surah kita di sini, kazzabat qaum Nuh al-mursalin. Demikian juga kaum Nabi Nuh telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Tengok nota di bawah, sebelah 21. Setelah itu Allah Ta'ala menceritakan perihal Nabi Nuh alaihissalam. Setelah cerita siapa? Cerita Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim. Datang pula kisah Nabi Nuh, yang juga mendapat pertentangan keras dari kaumnya. 1000 tahun hampir dakwah, yang Islam hanya berapa puluh orang sahaja. Allahu Akbar. Maknanya kalau seorang setahun pun dah dekat 1000 orang dah. Perbuatan mereka mendustakan Nabi Nuh bermakna mereka mendustakan rasul-rasul yang lalu dan yang akan datang, yang datang kemudian daripada zaman Nabi Nuh, kerana semua rasul-rasul itu pembawa agama Allah yang satu, agama tauhid. Para pelajar cuba perhatikan kepada ayat. Allah kata apa ni? Kazzabat qaum Nuh. Kaum Nabi Nuh mendustakan mursalin. Mursalin itu jamak, mana rasul-rasulnya ramai. Timbullah soalan, macam mana ramai? Nabi Nuh seorang je. Kalau Nabi Musa berdua dengan Harun, ini seorang. Maknanya, artinya dia panggil package, angkat borong. Mendusta seorang bermakna semua rasul kamu dustakan. Kenapa? Kenapa angkat borong? Sebab yang mengutuskan mereka Allah. Yang mengutuskan mereka siapa? Allah. Jadi apabila kamu dustakan, maka dia jadi semua sekali. Kamu condemn semua rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Baru kita jelaskan. Baru kita jelas kenapa dikatakan derhaka kepada seorang rasul dikira derhaka kepada semua rasul. Macam matematik iman. Tolak satu iman, satu rukuk iman bermakna tolak semua. Ini pun tolak seorang rasul, semua sekali tolak. Kecuali dalam kumpulan yang kita tak pastikan, ada kan khilaf ulama orang ni rasul ke nabi ke, itu tidak dikira keluar. Cuma mungkin masalah khilaf tu kita tengok pula dalil-dalil masing-masing. Baik. Kazzabat qaum Nuh, kaum Nabi Nuh, dinisbahkan perbuatan itu kepada kaum Nuh. Kaum Nuh berbeza dengan orang lain. Macam Nabi Saleh, kaum Samud. Nabi Hud, kaum Ad.
Nabi Nuh, kaum Nuh. Kenapa? Li'anna al-qauma fi ma'na al-jama'ah wal ummah. Kaum tu dengan makna jamaah ataupun disebut dengan nama ummah, dan al-qaum. Kaum kenapa diguna kazzabat ta'nis? Sebab dia kata kaum dengan makna jamaah ataupun ummah. Pasal dia kata kazzabat qaum. Kalau kita kazzabah, itu untuk bahasa Arab sikit, kita korek kat situ. Al-mursalin maknanya seorang rasul, dianggap semua rasul itu dianggap sebagai menentang ataupun menolak semua rasul. Ini bahaya ni. Dia package ni bahaya. 1-0. Bukan satu. Contohnya 313 Nabi, 312. Lah. Kosong selalu. Ayat yang ke-106. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Tatkala saudara mereka Nabi Nuh. Kenapa dia panggil saudara mereka? Kaum Nuh. Nuh, kaum Nuh. Yang bercakap, yang berdakwah ni siapa dia? Nabi. Akhuhum, saudara mereka Nabi Nuh. Yakni wahwa akhuhum fin nasabi. Memang anak beranak demo. Kalau dia kata anak beranak demo Nabi Nuh tu. Keluarga dia. Bukan orang lain. Jadi dinisbahkan ke kaum tu kepada Nuh, sebab Nuh tu sebahagian daripada masyarakat itu. Tatkala saudara mereka Nabi Nuh berkata kepada mereka, ala tattaqun, hendaknya kamu mematuhi suruhan Allah dan menjauhi larangannya, yakni hendaklah kamu semua bertakwa. Bila kamu bertakwa, maknanya kita kena, makna takwa tu simple je kan, kita dah bincang banyak kali dah. Takwa dengan makna melakukan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang, jadilah dia takwa. Allahu Akbar. Ai alla tattaqun wa tahzaruna iqabah. Naklah kamu takut pada Allah Ta'ala, jauhi, takutilah seksaannya. Bagaimana cara? Fatuwahidu. Naklah kamu tauhidkan Allah. Wa tatruku ibadatal asnam. Tinggalkan sembahan berhala kamu itu. Tinggalkan berhala yang kamu sembah itu, yang tak ada faedah apa pun. Ini cerita Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh sifatkan diri dia, jawatan dia dengan 2 sifat. Nabi Nuh memperkenalkan kaum dia, kita ni kadang-kadang para jemaah kena tunjuk kita punya jawatan. Baru orang dengar. Kalau tidak, dia tak apa nak dengar. Siapa awak? Bila kita cerita, dia kona balik, siapa awak? Pening kepala kita. Siapa awak pula dah? Jangan nak main siapa awak. Saya lah. Apa siapa-siapa kan. Yang pertama, Nabi Nuh memperkenalkan diri dia. Tengok ayat 107. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini ialah rasul yang amanah, yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. Jadi aku ni rasul amin, orang yang amanah, diberi kepercayaan oleh Allah dengan wahyunya untuk aku sampaikan kepada kamu. Aku bukan reka sendiri. Aku bukannya pencipta agama, reka-reka agama kamu dihantar kepada kamu. La. Aku semata-mata rasul, utusan Allah, dan sebagai pemegang amanah Allah Azza wa Jalla, bukan pereka pencipta agama, tidak. Karena itu, fattaqullaha wa ati'un. Oleh itu, takutlah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepada ajaran yang aku bawa. Takut murka Allah, taatlah
ikutlah ajaran yang aku bawa supaya kamu selamat. Sebab kalau kita nak selamat, kalau kamu betul-betul nak selamat, ikut aku. Satu, sifat dia. Sifat dia yang kedua, sifat Nabi ni. Para pendakwah kita kena belajar dengan sifat Nabi. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan dari Tuhanku. Aku bukan minta upah. Apa yang aku sampaikan ini kerana Allah. Kalau aku mari kampung ni minta upah, kamu tak nak dengar, logik juga. Ini tak ada upah. Semata-mata kerana Allah aku sampaikan ilmu ini. Dan balasanku hanyalah terserah kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Ma'atul minkum ala nusi. Aku tak minta kerja-kerja aku ni nak minta duit, minta bayaran, minta dia punya yuran penyertaan, tak ada. Semata-mata kerana Allah. Ini sangat penting para pelajar sekalian. Dalam dakwah ni kita kena letak semata-mata kerana Allah kerja kita. Kalau kita dapat duit minyak, duit kopi, kita kata Alhamdulillah. Tapi kalau tak dapat pun, ada kalanya kita perlu teruskan tugas kita. Kalau tidak, tak sampailah agama ini kepada masyarakat. Masing-masing tunggu duit, kan? Masing-masing tunggu duit je lah. Fattaqullaha wa ati'un. Maka dengan yang demikian takutlah kamu akan kemurkaan Allah dan ta'ala kepadaku. Tuan-tuan sedar ke tidak? Tengok ayat 108 sudah ada. 110 ada pula fattaqullaha wa ati'un. Kenapa diulang dua kali? Ini menarik tuan-tuan. Bila kita baca tafsir-tafsir ni, ulama tafsir dia tadabbur, dia kata ada keulangan itu tikrar, semata-mata berulang ataupun ada makna lain. Kata di ulama kurrira zalika ataupun karrara zalika alaihi salam li takririhi da'wata qaumi. Nabi Nuh ni ulang balik ni kata-kata ni fattaqullah ni sebab dia berdakwah hari lain pula. Wa tuli mukthihi, dan lama masa dia. Jadi dia ulanglah benda yang sama, fattaqullah wa ati'un. 1000 tahun dia punya dakwah kecuali 50, kan? Jadi ulangan yang kedua bukan semata-mata ulangan. Baru ni cakap dah, ini cakap la. Dia kata taksisan la ta'kidan. Ini taksis. Maknanya kata-kata baru. Sebab yang pertama, Nabi Nuh memperkenalkan jawatan dia. Aku ni Rasul. Oleh itu kamu takut pada Allah Ta'ala. Yang kedua, dia bagi tahu setelah dia berdakwah, dia bertugas, orang pun tak dengar, orang tak hirau. Nabi Nuh kata, marilah dengar ceramah aku. Marilah dengar kuliah. Marilah dengar penerangan aku ni. Sebab aku tak minta upah. Aku tak minta balasan. Aku tak minta bayaran. Cuma aku naknya fattaqullah wa ati'un. Itu dia kata ayat 110 bukan takkid kepada yang lepas, tapi adalah ulangan cerita baru. Itu yang disebut oleh para ulama tafsir. Dia kata beza apa taksis dengan takkid? Dia kata kalau takkid kita buang boleh. Tapi kalau kata taksis, kalau kita buang yang kedua tak lengkap. Sebab yang kedua tu cerita lain. Wa ma as'aluk, aku tak minta upah, tak minta bayaran.
Oleh itu, ta'atlah kamu kepada Allah dan dengarlah perintah aku. Ta'atlah kepada ajaranku. Baik, bila sampai di sini, mengamuklah puak-puak kaum Nuh. Tengok ayat 111, mereka mula mengamuk. Dia kata apa? Qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Berkata kaum Nuh, Nuh, qala kubara qaumi Nuh. Pembesar-pembesar yang sombong-sombong, yang angkuh, enggan, tak mau terima kebenaran, berkata, anu'minu laka ya Nuh. Adakah patutkah kami percaya kepadamu Nuh? Sedangkan engkau semata-mata diikut oleh orang-orang yang rendah pangkatnya dan hina pekerjaannya. Oh, sombong sudah berlaku. Kan pembesar dia kata, macam mana kamu nak ikutmu, Nuh? Pengikutmu du'afa, fuqara, asafilun nas, orang lemah, orang yang fakir, orang tak ada standard, low class kata orang, tak ada level. Bagaimana nak sama dengan kami, nak duduk sekali dengan dia? Oi, tak maulah. Oh, sombong. Ini semua ni sombong belakang ni tuan-tuan. Macam kita ni lah, kan? Oh, tak standard saya ni duduk dengan puak-puak ni. Tak padan tarah ni. Oh. Ya Allah. Dia kata apa? Arzalun. Orang yang rendah pekerjaan dia. Dia kata ni orang kerja kampung lah. Kerja kampung. Miskin. Tak ada harta. Sedangkan kami ni orang hebat-hebat. Macam nak duduk sama dengan dia orang tu. Ini kesombongan. Nabi Nuh pun jawab. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Nabi Nuh berkata, dan apakah ada kaitannya? Apalah ada kaitannya pengetahuanku, ilmu yang aku bawa, dakwah yang aku bawa ini dengan pangkat dan pekerjaan mereka? Apa kena-mengenanya? Aku ajak kamu beriman. Mungkin duk mengungkit orang tu orang pakar rendah, orang ni apa kerja? Nabi Nuh marah juga, kan? Aku ajak kamu beriman. Mungkin duk mengungkit benda lain. Allah. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Aku bukan duk cari duduk ada borang nak siasat pula, mungkin apa nak ikut aku ni? Macam kita hari ni kan. Borang penyertaan. Jawatan, pangkat, gaji bulanan. Oh. Macam nak tulis. Nabi Nuh kata, aku tak siasat siapa mereka. Apa kerja mereka, apa jawatan dia, aku tak siasat pun. Dia nak beriman, datang. Ahlan wa sahlan. In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. Sebenarnya hitungan amal mereka hanyalah terserah kepada Tuhanku. Kalaulah kamu menyedari dan memahaminya, kamu tidak berkata demikian. Kalau kamu faham, kamu tak bercakap macam ni. Kan? Kalau kamu faham, kamu tak bercakap macam ni. Sebab kamu sombong ni kenapa? Sebab kamu keangkuhan kamu ni lah. Kesombongan kamu lah yang merusakkan kamu di atas dunia ini. Allahu Akbar. Gitulah dunia ni. Hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, aku diperintahkan supaya memerangi manusia yang tak mau beriman, sehingga mereka mengucap syahadah. Kemudian Nabi kata, wa hisabuhum 'ala Allah. Maknanya sama juga. Nabi berkata hisabuhum 'ala Allah. Kira-kira mereka aku suruh ke Tuhan. Siapa dengan aku beriman, kita percaya. Yang pura-pura beriman munafik juga. Yang pentingnya amalan-amalan mereka ini kita serahkan hisabnya kepada Allah. Hadis dalam Bukhari. Muduk mengungkit orang miskin. Apa kena miskin kaya dalam bab keimanan? Nabi Nuh marah juga dia.
Kan? Jangan kata Nabi-Nabi ni lemah ya. Tak bermaya lah. Kemudian Nabi Nuh bertegas. Bila dia orang ni bagi cadangan, Nuh, kalau kamu nak suruh kami ni ikutmu, halau puak-puak miskin tu. Ketepikan mereka. Sama. Zaman Nabi SAW pun sama juga. Geng-geng tu mari jumpa Nabi. Ni, geng-geng hot tak ada baju koyak ni. Tak mau. Sombong. Nabi Nuh tegas. Ayat 114. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman daripada bercampur gaul denganku. Tak mungkin aku nak halau mereka. Mereka sudah beriman, kamu belum tentu. Cakap je besar, kata orang sembang. Cakap je besar ni, belum tentu kamu ikut. Cadangan tu cadangan ni. Tapi bila aku ikutmu, kau pula tak mari. Allahu Akbar. Maka Nabi Nuh tegas, aku tak akan halau mereka keluar. Mereka sudah beriman. Terbukti. In ana illa nadhirum mubin. Aku ini hanyalah seorang Rasul, pemberi amaran yang jelas nyata kepada semua, tidak kira hina atau mulia, kaya atau miskin. Tak ada dalam dakwah aku ni memilih-milih orang, tak ada. Siapa nak, semua manusia aku panggil, aku dakwah, siapa yang menerima, kita kata alhamdulillah, dia sahabat aku. Nak pilih-pilih orang, lah. Kita macam kita lah, tak. Borang keahlian kita ni jangan pilih orang, tak ramai. Tapi kalau dia punya kelab khas untuk VIP je, itu lain lah. Tapi dakwah kita ni tak ada memilih siapa yang nak dengar, silakan. Sebab itu dalam majlis ilmu, kita tak boleh asing-asingkan. Ini grup VIP duduk sini. Orang kampung di sini. Lah. Siapa datang awal, duduk depan aku ni. Itu baru betul. Habis, dalam dewan-dewan tu ada tamu sahabat. Itu cerita lain, tu dewan. Biasanya kalau kita kuliah dalam masjid ni tak ada kita asingkan VIP, VOP. La. Yang datang awal, yang nak ilmu, ta'al huna. Ijlis amamana. Duduk depan kita ni. Tak ada. Itu cerita majlis rasmi, cerita lain. Jangan duduk banding lah. Kita duduk banding ni majlis ilmu. Majlis ilmu. Dalam majlis ilmu jangan duduk main bagi-bagi kawasan itu, jangan. Baik. Bila Nabi Nuh bertegas, mereka juga berkeras. Dua ya. Nabi Nuh bertegas dengan prinsip dia, puak kafir berkeras dengan undang-undang akta yang sedia ada. Apa dia kata? Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Mereka mengugut dengan berkata, Nuh, amaran. Jika engkau tidak mahu berhenti daripada menyebarkan agamamu itu, wahai Nuh, sudah tentu engkau akan menjadi dari orang-orang yang direjam. Allahu Akbar. Ulama kata maksud rejam di sini, rejam dengan batu. Lontar. Jahat sungguh pun ni, bukan main-main. Tak. Nak rejam Nabi Nuh, amaran ni rejam. Dia bukan ada akta penjara zaman lain. Zaman Nabi Nuh ni lontar je, pakai mati lalu senang. Cakap apa banyak. Letak dalam penjara kan kena bagi makan pula. Rugi bajet. Lontar mati. Allahu Akbar. Bila sampai di situ, Nabi Nuh sudah rasa kecewa, penat. Kerah kepala kaum dia tak hirau. Kita bercakap baik, dia bercakap kasar. Kita berlembut, mereka berkeras. Kita ajak, mereka lawan. Tuan-tuan, Nabi Nuh mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kita. Kita jangan cepat nak marah kepada orang yang tak dengar kata kita. Kita berdoa minta baik-baik dulu. Tak dengar juga,
Setelah 950 tahun Nabi Nuh dimaklumkan tak ada lagi orang beriman, barulah Nuh berdoa kebinasaan. Sebelum tu dah Nabi Nuh minta selamat dulu. Tengok ayat 117. Qala rabbi inna qaumi kazzabun. Nabi Nuh berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan daku. Mereka tak hirau ya Rabbi. Dah banyak kata tahu dah ni, tak hirau juga ni macam mana? Bukan peringkat awal ni, peringkat dah berlawan, dah penat dah ni. Baru dia berdoa. Faftah baini wa bainahum fatha wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Oleh itu hukumkanlah antaraku dengan mereka. Nabi Nuh, bila para jemaah sekalian, ini penting dalam dakwah ni. Jangan cepat nak lompat kita. Jangan cepat nak marah. Orang tak ikut kita, dakwah biar mati lah. Nabi Nuh berdoa setelah beratus tahun, 900 tahun dia berdakwah. Dan dimaklumkan kepada Nuh tidak ada lagi orang yang akan beriman. Ketika itu Nabi Nuh berdoa, ya Rabbi, iftah baini wa bainahum fatha. Hukum antara aku dengan mereka dengan hukuman yang tegas, yang menegakkan yang benar dan melenyapkan yang salah. Wa najjini. Nabi Nuh bila kata minta jatuh hukum, selamatkan aku. Jangan masuk sekali dengan kita. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Serta selamatkanlah daku dan orang-orang yang beriman yang bersama denganku. Nabi Nuh minta Allah selamatkan dia dan orang-orang yang beriman. Kenapa disebut fathan? Fathan. Summiyal hukmu fathan. Dinamakan hukum itu sebagai fathan, pembukaan. Kenapa? Li'annahu yanfathu bil amru wa yatabayyan. Bila jatuh hukuman, ketika itu terdedahlah siapa yang benar, siapa yang salah. Yang benar selamat, yang salah mati habis. Mudah. Orang zaman dulu dia panggil azabu al-istisal. Pelajar-pelajar yang boleh bahasa Arab tolong tulis. Istisal, alif sin, ta, hamzah, sad, alif lam. Istisal. Makna istisal, maknanya azab binasa seluruhnya. Itu istisal. Tapi rahmatan lil alamin, bagi Nabi SAW tidak ada istisal. Dia ada juz'iyat. Kena bala sini, tak kena sini. Bala sini. Umat dulu, semua sekali binasa. Nas'alullah salamata wal afiyah. Baik, Allah pun jawab. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama-sama dengannya dalam bahtera yang penuh syarat dengan berbagai-bagai makhluk. Habislah. Allah kata aku selamatlah Nabi Nuh dan juga hayawan-hayawan, burung-burung yang ada di atas bahtera. Habis. Mengikut dia berapa orang? Ada kata 70, 80 orang. Itu ya. Berpasangan. 40 laki-laki, 40 perempuan. Tak ramai. 1000 tahun dakwah, 40 orang ya ada. Kemudian di dalam bahtera juga dibawa naik hayawan-hayawan, dua sepasang-sepasang, sebab nak mengekalkan keturunan hayawan itu selepas daripada banjir, tanpa masuk burung-burung dan lain-lain lagi. Setelah semua naik atas bahtera, apa jadi? Tengok 119. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. Kami selamatkan dia. Ayat 120.
thumma aghraqna ba'dul baqin. Sesungguhnya kemudian daripada itu kami tenggelamkan golongan kafir yang tinggal tidak turut bersama dalam bahtera. Mati habislah puak dia, mati semua sekali. Ini bahasa dia panggil istiqsal, maknanya putus habis. Ayat 121, inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian terdapat satu tanda. Kita tahulah kan, tanda dia satu je. Dia tak sebut ayat. Satu tanda, apa dia? Tenggelamnya puak-puak kafir. Yang membuktikan kekuasaan Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. Siapa dia mereka itu? Jawabnya, kebanyakan daripada kaum Nabi Nuh tak mahu beriman. Itu asal. Bila ayat ini turun kepada Nabi, sama juga. Kaum Nabi SAW di Mekah juga tak mahu beriman. Peristiwa ni sama je. Dia panggil at-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah mengulangi balik episod cerita. Watak pelakon lain, tapi kisah dia peluk cerita sama. Kaum Nuh pelekeh umat Islam yang miskin. Abu Jahal, abu-abu lain lagi, sama juga memperlekehkan. Pelekeh siapa? Pelekehkan pengikut-pengikut yang bersama Nabi. Sahabat-sahabat yang miskin. Sama. Pengikut Nuh tak ramai yang beriman. Pengikut Nabi SAW juga tidak ramai yang beriman. Mereka awal. Lepas daripada itulah bahawa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baiklah, seperti biasa, ayat ini setiap kisah diakhiri dengan ayat wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah jua yang maha berkuasa. Manakala Tuhan ambil tindakan nak matikan segala Abu Jahal, Abu Lahab, segala pak Abu di Mekah tu simple je bagi Allah. Orang Kelantan kata mesejnya tu. Maknanya mudah sangat. Tapi dia sebut sifat dia yang kedua, Ar-Rahim, lagi amat mengasihani. Di antara kasihan Allah Ta'ala kepada hamba dia, diberinya tempoh untuk berfikir, tempoh untuk insaf, tempoh masa untuk yutan balik jadi orang beriman. Jadi Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai orang yang menentang Nabi masuk Islam. Banyak dah contoh-contoh yang kita buat, kan? Siapa dia yang paling masyhur? Saya rasa tuan-tuan boleh ingat dah. Iaitulah Abu Sufyan. Dengan anak-anak dia, dengan Hindunya sekali, semuanya masuk Islam. Alhamdulillah. Bayangkan kalau Allah ambil tindakan ke atas mereka, mati habis. Habis mengalir neraka Jahannam belaka lah puak dia. Allahu Akbar. Taib. Tamatlah ayat kita. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, kita akan masuk 1, 2, 3. Kazzabat Ad. Kaum Ad mendustakan Rasul dia. Siapa dia? Nabi Hud. Kan? Wa ila adin akhahum Huda. Sebelum kita tamatkan perbincangan, macam biasa, kita akan pergi kepada sesi Al-Fawaid At-Tarbawiyah wal-Ilmiyah. Beberapa faedah pengajaran yang dapat kita kutip dalam ayat yang kita baca ini. Ayat 105 sehingga 122. InsyaAllah seperti biasa kita cuba ambil 10 faedah. Setakat yang boleh lah. Kalau nak banyak lagi boleh je. InsyaAllah. Yang pertama, Nabi Nuh
menceritakan, Allah Ta'ala ceritakan hikayat Nabi Nuh, wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Semua kerja dakwah aku ni tak ambil upah. Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, semua mereka berdakwah tanpa balasan. Mereka hanya mengharapkan balasan daripada Allah. Itu je. Kata di ulama tafsir, wa fi hadza dalilun. Ini menjadi dalil ala wujubi islahin niyyah. Wajib kita kena perbetulkan niat kita. Para pendakwah betulkan niat kita. Kita berdakwah mengajak orang semata-mata kerana Allah, bukan ketaksuban kepada kita atau kepada siapa lain. Manakala orang ni berdakwah, duk bina jati diri, duduk latih, train orang supaya taksub pada dia, utruku, tinggalkan dia. Jangan. Kita taksub kita kepada siapa? Kepada kitab Allah. Kita taksub kepada sunnah Nabi SAW. Dan kita ikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh para ulama Islam. Tak boleh kita nak korek sendiri Quran dengan hadis, tak faham kita. Tapi kita baca apa yang telah diputuskan oleh ulama, ulama tafsir, ulama hadis, ulama fiqh, banyak ulama kita ni, itu jadi jalan hidup kita. Jangan kita buat reka sendiri, jalan hidup, tak jumpa jari, tak jumpa kita. Baik, itu yang pertama, semua para pendakwah mesti betulkan niat, betulkan channel. Kita menyampaikan ilmu ni supaya masyarakat boleh faham Al-Quran, faham sunnah, dan beramal dengan isi kandungannya. Setakat faham je tak amal, buat apa? Kan? Yang kedua, hikayat Nabi Nuh juga dalil bahawa manusia ini, kalaulah kita buat amal, nak pahala. Buat amal, nak mendapat pahala. Allah janjikan pahala sekian. Nabi SAW janji pahala sekian. Tidak menjadi kesalahan. Laisa mamkutan, bukan satu benda yang salah. Semua Rasul-Rasul kata, in ajriya illa ala Allah, aku nak pahala daripada Allah. Cuma ada sebahagian daripada ajaran, orang yang mengaku dia ni makrifah dia tinggi, dia kata tak boleh. Tak boleh kita nak beramal kerana pahala, tak boleh kita beramal semata-mata kerana ubudiyah lillah. Kita kata bolehlah kalau makam kita tinggi. Tapi makam kita ni makam, dia panggil makam cukup makan je ni. Allahu akbar, kan? Kita biarlah kita ambil hadis-hadis yang sahih, yang menggalakkan kita beramal, kita buat. Jadi para pendakwah jangan tipu masyarakat dengan hadis-hadis palsu, cerita-cerita rekaan. Contohnya, semalam orang sebarkan, siapa dia puasa akhir Zulhijjah, puasa awal Zulhijjah, kembar dua ini diberi pahala 50 tahun. Kita kata Masya Allah, Nabi paling maksima 2 tahun je dapat. Puasa hari Arafah 2 tahun, puasa hari Ashura setahun. Mu bagi 50, hoi, tinggi dia lagi. Kita kata usah digoreng-goreng lah. Jangan menggoreng masyarakat dengan hadis-hadis palsu, jangan. Jangan, tuan-tuan. Islam tidak dibina di atas kepalsuan. Islam dibina di atas fakta sunnah yang sahih, yang sabit dari Nabi SAW. Kita jangan samakan hadis palsu dengan gigi palsu, jangan. Hadis palsu tak boleh dipakai sebab perawi dia kazab, pembohong, pendusta. Gigi palsu boleh lagi makan nasi. Kalau kita senyum pun comel lagi, nak banding dengan tak ada gigi kan. Itu lain. Jangan kata hadis palsu pun hadis juga. La. Kita kena bezakan kepada masyarakat. Jangan. Maknanya, dalam hadis ini menceritakan bahawa boleh kita beriman, kita beramal dan mengharapkan pahala, tak salah. Itu yang saya buat di bawah tajuk projek mega mampu milik itu. Siapa dia buat amal 12 rakaat ni, kita boleh mahliga dalam syurga. Saya nak tahfiz
menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan supaya semua kita semangat beribadat. Siapa dia boleh baca zikir 4 kalimah ni, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kan? Satu hari 500 kali, satu hari 1000 kali. Contohnya, tujuan apa kita cakap tu? Supaya kita semangat nak basahkan lidah kita dengan zikir-zikir, zikrullah. Ini tak salah. Yang ketiga, mereka sombong. Qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Pengikut-pengikutmu ni orang lemah-lemah lah ni. Orang miskin-miskin ni macam mana? Al-arzalun ay al-muakharun. Orang panggil orang tak standard lah, tak ada harta, tak ada kedudukan, tak ada pangkat. Jadi bila kita beriman, standard label kami sama dengan orang tu. Jangan. Jadi kata para ulama, kita ni kena bagi kesedaran kepada masyarakat bahawa pengikut Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, pengikut orang-orang yang miskin, orang lemah, sebab dakwah kita ni berduduk di atas paksi tawaduk. Tanda dakwah kita duduk di mana? Duduk di tawaduk, bukan sombong. Kerana tu kita tak cari, kita tak teka ahli kita dari kalangan orang besar-besar. Ahli kita siapa nak beriman, ta'al wal yatafaddal mashkuran. Sombong-sombong bukan sifat kita. Itu dia katakan Nabi kita berdoa dalam satu doa yang menakutkan kita nak baca. Nabi kata, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidup aku miskin. Kita pagi, petang, siang, malam duk kira duit. Duk kira bisnes boleh berapa. Bulan ni kita punya pangkat gold ke silver ke apa yang paling tinggi ni. Kan? Tiba-tiba Nabi suruh doa miskin. Tak mau. Jadi rupanya bila kita tengok ulama hadis kata miskin dengan mana? Ay mutawadhi'an. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidup aku miskin dengan makna tawadhu'. Bukan miskin apa-apa kedana. La. Nabi kita minta berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Minta berlindung daripada fakir. Maksud miskin dengan makna tawadhu'. Jadi kalau tuan-tuan dan puan jumpa doa ni, baca dengan niat hidupkan aku sebagai orang mutawadhi'an. Alhamdulillah. Jadi pengikut Rasul-Rasul memang orang miskin. Yang keempat, wama ana bitaril mu'minin. Bila dia orang asal Nabi Nuh nak beriman tapi halaukan dia orang ni, Nabi Nuh kata apa? Aku tak akan halau orang miskin daripada aku. Kata dia ulama tafsir, hadza dalil ala annahu yanbaghi muwalatul mu'minin. Ini yang sepatutnya kita orang beriman, kita berkasih sayang kepada sama-sama orang mukmin. Jangan duk kira pangkat, jangan duk kira kedudukan. Tak ada. Asalkan dia orang mukmin, kita mualah, mana kita beri kepatuhan, keutamaan, kasih sayang bersama mereka. Yang kelima, hendaklah kita juga bersifat tawaduk. Kalau kita orang kaya, kita kena ada sifat tawaduk. Kita pergi kampung, duduk orang kampung, duduk sama, makan sekali. Sama-sama orang panggil, kalau makan dalam dulang tu boleh celup tangan sekali dalam. Tu baru kemas. Tak. Kita ni sentiasa tawaduk. Yang keenam, Allah Ta'ala sebut di sini, kazzabat qaum Nuh al-mursalin. Nuh al-mursalin maknanya menunjukkan bahawa Nabi Nuh ni seorang dia, tapi dianggap seluruh orang. Itu dia panggil package. Dan Nabi Nuh seorang, tapi semua nabi-nabi dakwah mereka sama. Dia panggil dakwah tauhid. Dakwah dia tauhid. Maknanya kalau kamu engkar nabi ni, bermakna kamu bukan orang beriman. Itu maksud dia. Dalam ayat yang depan dua, ayat 1, 2, 3 nanti. Kazzabat 'ad al-mursalin. Sama juga cerita ni. Jadi tuan-tuan tandalah. Lepas hari ni kita tak payah ulang banyak kali. Benda sama. Yang ketujuh, Allah Ta'ala sebut di sini, idh qala lahum akhuhum.
ketika berkata kepada mereka, saudara mereka, aifin nasabi. Mana Nabi Nuh ni dengan kaum dia keturunan. Mana memang anak beranak dia. Anak beranak dia. Tujuannya Allah Ta'ala bangkit anak beranak ni supaya mudah nak terima. Oh, ni orang kita, ni anak saudara aku, ni pak saudara aku, jadi patut ikut. Ni tidak. Orang jauh-jauh datang, orang yang dekat-dekat lari, sama juga. Ini bukan cerita orang kafir ni, cerita pengalaman dakwah. Jangan salah faham pula. Pondok kita ni, dan pondok mana-mana, kebanyakan orang yang rapat pergi bantu, memberi sokongan, support, orang luar. Orang kampung tu gitu-gitulah. Ya, kalau ada kematian, ada apa-apa kek, baru jumpa Tok Guru. Alah, mak sakit, minta doa. Barang kena curi, minta solat hajat. Itu je. Waktu Tok Guru mengajar, tak mari. Maknanya, ini pelajaran kita lah. Dakwah Nabi-Nabi juga macam tu. Orang jauh datang, orang dekat lari. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Yang ke-8, berapa kali Nabi Nuh kata, fattaqullaha wa ati'un. 2 kali ulang, fattaqullaha wa ati'un, kan. Dan Nabi juga, Nabi Hud juga akan ulang ayat yang sama. Fattaqullaha wa ati'un. Takut Allah Ta'ala dan ta'ala kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ayat ini 2 kali Allah Ta'ala ulang. Kan? Sebab apa? Litambih, memberi peringatan bahawa dakwah kita ni dakwah tauhid. Dakwah kita tauhid. Bukan nak apa-apa kedudukan. Kalau kita nak kedudukan, baik duduk sekali dengan geng kafir itu banyak lebih kaya. Yang ke-9, qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalu. Nuh, kami nak beriman kepadamu, pengikutmu orang apa ni? Orang sombong. Kata di ulama tafsir, bayan anna ahlar riasah. Ayat ini menunjukkan bahawa orang-orang yang mulia, orang kaya, orang yang hebat, ab'ad anil inqiyad, sukar untuk mereka tunduk menjadi orang beriman. Payah. Sebab orang-orang yang miskin, mereka mudah terima dakwah. Satu lagi, pemuda. Tuan-tuan tanda juga. Pemuda-pemuda lebih lebih senang menerima dakwah nak banding orang tua. Orang tua payah. Dia kerah kepala dia duk main, dia makan garam dulu. Duk main garam sampai ke tua, sampai ke naik darah, kan. Seperti orang-orang miskin seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, Khabbab, Ibnu Al-Arati, Ammar bin Yasir, Bilal. Waktu di Mekah, kami nak jumpa Muhammad, keluarkan puak-puak ni. Sewaktu di Madinah, dia panggil Ahlus Suffah. Tanda ni. Di Madinah, dia panggil Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni orang pondok. Duk mengaji pondok di Madinah. Miskin. Baiklah. Kita tamatkan perbincangan yang ke-10, faedah yang ke-10. Fa'anjainahu wa man ma'ahu. Kami selamatkan Nuh dan mereka yang bersama Nabi Nuh. Nabi Nuh doa, wa man ma'iya minal mu'minin. Selamatkan aku dan orang yang beriman. Tapi Allah kata, aku selamat semua orang bersama kamu. Apa hikmah? Jawabnya, zalika li'annahu sahiba ma'hu ba'dal hayawan. Jadi, mukminin orang, ada juga atas kapalmu tu, hayawan-hayawan, burung-burung, makhluk-makhluk lain yang berpasang-pasangan. Maka Allah kata, waman ma'hu, dan mereka yang bersama dengan Nuh. Bukan sahaja orang lah, aku isi atas bahtera kamu ni, orang dan juga hayawan-hayawan. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita sambung lagi dalam kisah wa ila adin akhahum huda, kan. Kita akan pergi kepada ayat 1, 2, 3. Tamat sekat itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.